Desiran ombak Mindanao menghambat kuat pesisir pantai Holo, seakan-akan membawa berita duka yang abadi yang terus menikam kedamaian yang sirna. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Holo, pulau yang cukup indah untuk diperkatakan, indah untuk diperbincangkan. Namun di sebalik kecantikan ini tersimpan lara yang seakan abadi, terpahat, terperap, terpaku kukuh mencengkam sanubari Sulu. Perjalanan kru TV Al-Hijrah dan beberapa anak muda dalam misi kemanusiaan ke Holo perlu melalui Piorto di Zamboanga, satu-satunya jalan masuk utama ke Kepulauan Sulu. Piorto di Zamboanga menghubungkan Zamboanga dengan destinasi tempatan termasuk Cebu, Isabela dan Holo, serta destinasi luar seperti Sandakan, Sabah. Sebentar lagi kami akan ke Holo, Sulu Selatan, Filipina yang mengambil masa lebih kurang 5 jam perjalanan dari pelabuhan Zamboanga hingga ke pelabuhan Holo. Jadi tujuan kru Majang Islam ke sana bersama NGO Harum adalah untuk melihat sejauh mana perkembangan Islam di sana dan budaya masyarakat Islam di Holo, dan melihat sejauh mana perkembangan pendidikan anak bangsa Sulu di sana. Semoga perjalanan kami ini dirahmati dan di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk memasuki Holo bagi kami bukan mudah. Perlu tekadkan hati dan kentalkan jiwa, terutama apabila dunia mempunyai persepsi tersendiri terhadap bumi yang dikaitkan dengan kumpulan pemisah Abu Sayyaf. Risiko keselamatan dan kebimbangan tidak melenyapkan semangat kru TV Al-Hijrah serta 3 sahabat, Muhammad Hanif, Muhammad Azruldin dan Nurul Zayani yang mewakili Pertubuhan Ikatan Kekeluargaan Rumpun Nusantara, Harum, mengiringi kami. Usaha Harum dalam mencari penyelesaian keamanan dalam isu masyarakat Sulu melalui keamanan sudah bermula sejak 2012 melalui penyelidikan dan gerak kerja mereka di kepulauan ini. Alhamdulillah kami telah sampai ke pelabuhan Holo, Kepulauan Sulu. Sebentar lagi kami akan menginap satu homestay di pantai kepulauan ini. Jadi perjalanan kami agak penat sekali. Tatkala saat menjejakkan kaki di wilayah selatan Filipina ini, jiwa semakin tertekan ketakutan. Gelisah melihat kelibat askar Filipina, mungkin kerana persepsi mengenai tempat ini masih menebal. Apa tidaknya, saban hari media melaporkan pertempuran askar Filipina dengan puak pemisah Abu Sayyaf yang mengakibatkan ramai nyawa terkorban. Sehingga kini, lebih 120,000 nyawa terkorban sejak peperangan bermula pada tahun 1978. Namun dengan keramahan dan kesantunan penduduk di sini, sedikit sebanyak mengubah persepsi kami. Kami sedar sebenarnya keberadaban askar di pelusuk bandar adalah bagi menjaga keselamatan dan keamanan Holo. Alhamdulillah, kami dah selamat tiba di Kepulauan Sulu. Sememangnya berbeza seperti apa yang telah diceritakan oleh saudara-saudara sebelum ini. Mereka menyambut kami dengan hati yang sangat gembira dan terbuka. Kami rasa seperti balik ke kampung sendiri. Islam
agama kedua terbesar di Filipina selepas Kristian. Menurut Suruhanjaya Kebangsaan Islam Filipina, NCMF, dianggarkan lebih 11 juta penduduk Islam di Filipina. Holo mengungguli di wilayah otonomi Mindanao, ERMM ini, daerah paling ramai penduduk Islam. 98% penduduk wilayah Holo beragama Islam. Diikuti wilayah Tawi-Tawi 97%, manakala Lanao del Sur 94%. Kekuatan Islam di Kepulauan Sulu di selatan Filipina ini telah dicatat dalam buku sejarah dengan kegemilangan bermula pada abad ke-14 lagi. Bagaimana bangsa Sulu sanggup mempertahankan tanah air mereka dari diceroboh penjajah Eropah yang ingin melumpuhkan kegemilangan empayar Islam di bumi bertuah ini? 3 sebab Spanyol ingin menguasai Filipina. Pertama, menguasai kawasan dan laluan rempah. Kedua, membina persefahaman dengan dinasti Cina dan Jepun. Dan ketiga, penyebaran agama Kristian. Jika anda lihat di belakang saya sekarang ni adalah masjid di kawasan pesisir pantai Holo ni. Dikatakan masjid ni dahulunya merupakan rumah api kepunyaan kerajaan penjajah USA terdahulu, dan yang dilihat dikubah masjid ni pacak penjara USA. Namun alhamdulillah dari hari ke hari, tahun ke tahun, abad ke abad, di Kepulauan Sulu Filipina ni perkembangan Islam pesat sehingga masjid di sini bagaikan cendawan disebutkan. Masjid Kampung Tule ini dibina seawal tahun 1884. Kemudian musnah di pertempuran antara tentera Filipina dan puak pemisah ketika itu. Barisan Pembebasan Kebangsaan Moro MNLF pada tahun 1974. Namun dibina semula oleh putera mahkota Arab Saudi Sheikh Said Al Nahyan. Hari ini adalah hari yang sangat bermakna bagi Al-Nasmir Abdullah. Dia bersama rakan rapatnya, Rosli Sio, telah diamanahkan penduduk Kampung Tule untuk menjayakan majlis Maulidur Rasul pada tahun ini. Menjelang 12 Rabiul Awal, masyarakat di Holo bersiap sedia untuk menyambut hari keputeraan Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambutan Maulidur Rasul di sini kadang-kadang lebih meriah daripada sambutan Hari Raya, kerana mereka menzahirkan kesyukuran mereka akan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Rasulullah tidak adalah Hari Raya. Kerana ada Rasulullah adalah agama Islam, maka adalah sambutan Hari Raya Aidilfitri. Mereka lebih bersyukur dan lebih meraihkan dengan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Islam dikatakan tiba di Kepulauan Sulu melalui ulama Islam dari keturunan Rasulullah. Antaranya ulama tersohor Nusantara, Karimul Makdum atau dikenali dengan panggilan Tuan Syarif Aulia. Keturunan Ahlul Bait ini menyebarkan Islam, menggunakan dakwah penuh kelembutan dan kesantunan budi, sehingga menawan hati masyarakat Sulu untuk memeluk agama Islam. Professional teachers miyari paso purposely magdakwah, magpasaplag sin agama Islam. Dengan sebab itu, waktu miyariin mga professional teachers, mga alim, dahil haruwaing hula, waktu sila nagpasampay sin agama Islam, bukod na mahunit kanila magpasampay kasi familiar na yung tao. 2 hari lagi sambutan Maulidur Rasul akan berlangsung. Penduduk Kampung Tule Holo bergotong royong mendirikan kemah di tapak majlis. Al-Nasber kadangkala risau memikirkan amanah yang dipikulnya terasa berat, seakan tidak yakin dia dapat melakukan yang terbaik. Tungod simparakala ini imbunal nebe mga masigbit at malingkan adul sin nagpapanjari di miyo ka sa bako sing kahalan.
Sa atin niya, in kabukaan kurit, amun di ko marain, inamun tanggung jawabin. Sabab mahunit tuod siya. At malengkan, tulong sin nagpapanjari, atin niya nayari na. Jim maturay sa simbia pagtawang-tawang sing kami katan. Holo merupakan wilayah utama di Kepulauan Sulu. Dalam wilayah ini terbagi kepada 5 daerah kecil: Holo, Indanan, Talipau, Lu, dan Patikul. Patikul dan Andanan merupakan kubu kuat pemberontak Abu Sayyaf. Ini adalah hari bersejarah buat kru penerbitan majalah Islam. Demi persaudaraan dan keamanan, kunjungan ke Pulau Patikul kami langkahi dengan berani. Kami akan bergerak ke Pulau Taklibi Patikul yang mengambil masa lebih kurang sejam perjalanan dari Kepulauan Holo. Inilah budaya masyarakat Sulu. Apabila melakukan satu majlis yang besar seperti Maulid Rasul, mereka akan menjemput ahli keluarga mereka yang berada sekitar Kepulauan Sulu ini untuk meramaikan dan bekerjasama dalam menjayakan majlis tersebut. Sepanjang perjalanan kami ke Patikul, perasaan kami bercampur baur, berdebar dan cemas. Satu dunia mengenali Patikul. Bukan kerana keindahan pantainya, tetapi disebabkan kes penculikan warga asing yang didakwa dilakukan kumpulan bersenjata Abu Sayyaf. Ketika kami menjejaki Patikul, mereka masih memegang 3 tebusan warga Norway yang dicolek sejak 23 September lalu. Perjalanan yang sangat mencabar. Di sebalik kegusaran yang bermain di benak fikiran, langkah kami gagahi demi semangat persaudaraan Islam. Bukan semua warga Patikul menganggotai Abu Sayyaf, malah hanya segelintir, sebilangan yang sangat kecil. Jadi, adakah kerana itu kita mahu memutuskan silaturahim ini? Sukul. Penduduk di Pulau Patikul ini kebanyakan dihuni oleh bekas puak pemisah Abu Sayyaf dan Barisan Pembebasan Kebangsaan Moro MNLF. Di atas tali persaudaraan, mereka memilih keamanan demi masa depan anak bangsa Sulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musyatu Tuan Imam, mag-invite kami simpag Maulid Cintuan Sarip. Ako ni sa kumugdan ando na magsarang sukul kami kanyo katantanday sab imbya hato ipanganyo invite nyo kami sa pagmaulid dito ibandong ta baon dapat tumanong dito kami si supaya murah-murahan magmupaat impagmaulid sing kita niyo. Masyarakat Patikul menerima pelawaan kami dengan hati terbuka. Datang ke sini kami redah jalan laut, walau pulang kami selusuri jalan darat berentasi jalan kampung. Kami terpaksa melalui kampung yang dikatakan menjadi kubu persembunyian anggota kumpulan Abu Sayyaf. Perjalanan yang berisiko. Namun melepasi beberapa sekatan keselamatan yang dikawal ketat tentera Filipina melegakan sedikit kerisauan kami. Dilan livelihood din tao. Dilan yung livelihood supaya makabakusahin tao. Panglimingkat na yung pagparinta na hindi. Tumaw din kabuhayan sin tao. Titiyo na yung disappointed. Haparinta. Maybe may nga ito hamok solution for problem. Masyarakat global hadam sangat dengan isu keselamatan dan kemunduran di Kepulauan Sulu ini.
Selepas digembar-gembor media mengenai isu keselamatan ditambah dengan aktiviti Abu Sayyaf, Holo gersang pelaburan tempatan, apatah lagi pelaburan asing. Keadaan ini bagaimanapun bukan penghalang kepada usahawan ternakan dan runcit dari Malaysia, Yusuf Nanong, yang sanggup menyahut cabaran menembusi pasaran di sini. Bukan mengira keuntungan semata-mata, matlamat ahli perniagaan yang pernah dinobatkan sebagai anugerah penternak jaya peringkat kebangsaan 2011 ini menjangkaui urusan perniagaan. Yusuf yang merupakan anak kelahiran Sabah bersama rakan perniagaan yang juga istrinya Salia Sadali terpanggil untuk menunaikan fardu kifayah dengan membekalkan produk makanan halal kepada masyarakat di sini. Sebagai peniaga berkhidmat ya untuk masyarakat supaya masyarakat itu dapat keperluan asas yang diperlukan oleh mereka. Pendek kata lagi murah daripada orang lain. Sebab untuk membantu masyarakat di sini yang kita tengok terlalu daif ya. Jadi saya berharap dengan langkah pembukaan ini akan lebih banyak lagi membuka peluang, ruang dan kasih sayang pada saudara kita yang berada di Malaysia sana untuk mengambil berat dan membantu keluarga kita yang berada di sini. Keeratan ukhuwah dua negara turut terpancar dalam usaha murni ini apabila Yusuf dan Salia bekerjasama rapat dengan ahli perniagaan tempatan Alan Tanggupon dan isteri Sumera Mustafa. Alan dan Samira yang mempunyai jaringan pemborong barangan runcit di Zamboanga dan Holo bukan sahaja rakan niaga Yusuf dan Salia, tetapi mereka adalah sahabat yang bersama-sama membangunkan industri halal di selatan Filipina. Selain membantu mendapatkan bekalan makanan, kerjasama ini juga memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat tempatan. Alhamdulillah, nag-business partner kami kenda Haji Yusuf, Iwan Ibu Salia. Nagkuang kami trading, biasa mga rice, bukas, mga halal foods, para pagkaunsin mga Muslim di Holo. Pasalan sin India, Philippines, wayron seldom ko makawaak halal food din di. So, natali na mo, nag-venture kami Malaysian food which is 100% halal na alhamdulillah, nayari na timagnain pag-usahin. Yusuf Nanong dan Alan Tunggupon membawa simbol keamanan antara Malaysia Filipina. Melupakan jurang pemisah, meredakan isu semasa agar tidak berlanjutan. Maraw tuod in aun biya kanila din hadugaing hula biya na sin Malaysia. Amin number 1 tuod timutukukato, amin timatabang. At least long ta minsan long ta di kita magguna kapital malaggo sa amin pasalan ha sila in biya simusupport dito na paragbus na mo in biya diin in pag business na pagbutang sinlong ta mga halal food and beverage long ta line din diha Philippines. Hari ini, Yusuf dan Alan bersama sukarelawan bersama-sama membeli barangan keperluan di Pasar Pagi Holo bagi menjahikan sambutan Maulidur Rasul keesokan hari. Keutuhan silaturahim ini memberi simbolik Islam, simbol keamanan. Mereka hidup seperti biasa, seperti orang kebanyakan, tiada pemisah antara mereka. Hanya pengaruh media dunia yang terlalu asyik menggemborkan selatan Filipina sebagai kawasan tidak selamat. Hakikatnya, masyarakat di sini kaya dengan kesantunan budi dan budaya. Kami memulakan bisnes, melakukan perniagaan transshipment di mana kita bermula dengan perniagaan beras. Alhamdulillah, perniagaan itu mendapat sambutan dan itulah sebenarnya membuktikan kepada dunia luar, masyarakat luar bahawa apa yang sebenarnya berlaku di sini dipropagandakan lebih daripada keadaan yang sebenar. Dan keadaan yang sebenarnya adalah
keluarga kita di sini, di sebelah sini, di sebelah Holo di sini dan terutama di bahagian Mindanao ini memerlukan perhatian dan kasih sayang daripada terutamanya keluarga yang berada di Malaysia. Hari berganti hari, debar bersilih ganti, bak mentari indah di pagi hari. Hari ini adalah malam kemuncak Maulid Nabi yang akan disambut keesokan hari. Masyarakat Holo datang berkumpul menjayakan rewang. Ada yang datang dari daerah Patikul, Indanan dan Talipau. Masing-masing sibuk mempersiapkan kerja yang diamanahkan, penuh ceria dan kesungguhan. Alhamdulillah, kami berkesempatan untuk bersama dengan rakyat Sulu, terutama di Bandar Holo ini, menyiapkan persiapan sempena Maulid Nabi yang akan diadakan pada esok hari. Keadaannya seperti rewang di bumi Malaysia dan nampaklah kerjasama di antara rakyat Malaysia dan rakyat di bumi Filipina ini dalam menyiapkan Maulid Nabi. Beginilah kemeriahan malam persiapan sambutan Maulidur Rasul di Holo, Sulu, di selatan Filipina. Masyarakat kampung bergotong royong dalam menjayakan majlis yang akan diadakan keesokan harinya. Panjang saya berada di sini, saya melihat masyarakat Sulu mempunyai semangat ukuah yang utuh. Semoga majlis begini dapat menyatukan masyarakat di kepulauan ini, membina kehidupan aman dan harmoni. Ketika penduduk kampung sibuk bergotong royong, bekalan elektrik terputus. Namun, ini sudah menjadi kebiasaan bagi mereka yang kadangkala mengalami gangguan elektrik. Cuma Al-Nasmir berharap ia tidak berlaku ketika majlis berlangsung. Kerisauan dan kerunsingan fikiran Al-Nasmir dapat dibaca dari air mukanya. Anak jati Holo ini bimbang kalau majlis keesokan hari dilanda hujan lebat. Beginilah kemeriahan sambutan Maulidur Rasul di Holo. Anak saudara, rakan taulan dan jiran tetangga hadir dalam memeriahkan majlis. Inilah makanan tradisi suku kaum Tausug di Kepulauan Sulu ni. Apa namanya? Tula itum. Tui? Tula itum. Tula itum. Dan jika anda dapat lihat ni, inilah suasana makan beramai-ramai, dapat berkat dan mufakat. Al-Nasmir pula sibuk melayan tetamu yang hadir. Majlis ini bukan sahaja memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi lebih kepada meniupkan semangat perpaduan dalam kalangan bangsa Sulu, bersatu demi bangsa dan agama. Majlis ini juga menyatukan masyarakat Sulu. Murahan, insyaallah pangman isab in amun ini mahinangdan habang man isab in lupasog matayon na in taw lupasog muna inamuin mga nag-aaral masinaka may Islam iban atin ya murah-murahan salamat sampurna in lupasog hamaway na sa singkay na tagna tayon maig na iniluhala magbalik magkasi-kasi in magtawtay mangod. Yung mga pagkidnap po ransom ini po kung na siya tulan siya nakaka-Islam na. Sabi piniminilit ko dagbus magakal.
na di ako mabaya namin tumamusim akan mabaya na ako magpa-school anak. Ito ako Abu Sayyaf Group in kabuyanan sin ako masigpit. Mi wayroon namin kahatulan, way karayawan. Hanya Tuhan mengetahui betapa susahnya rakyat Sulu. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? 9 orang berada di dalam sebuah rumah ataupun kotak yang sangat kecil. Di situ makan, di situ membesar. Tetapi mereka tetap sabar. Mereka tetap belajar Al-Quran dengan baik. Ito yan to amin waktu ako Abu Sayyaf Group in kabuyanan sin ako masigpit. Iwan na sin anak asawa ko in namin pag-school sin mga kaanakan sin kami wayroon namin kahatulan, way karayawan. That education is the only alternatives, particularly on Islamic educations, is the only alternatives to solve this conflict, to solve this poverty, supaya masolve mga kamiskinan din di alupa, ula na mo alupa sub. Anak kecil ini ingin berlari jauh ke Manila, membawa pemikiran mengutuskan kedamaian yang sekian lama di bawah putaran arus Mindanao. Filipina merupakan negara kedua terpadat di Asia Tenggara selepas Indonesia. Dengan keluasan 300.000 kaki persegi, merangkumi lebih 7.000 pulau, negara beribu kota Manila ini dihuni 108 juta orang. 7.000 pulau merangkumi wilayah besar Luzon, Visayas, dan Mindanao. Mindanao mewakili wilayah Islam atau lebih dikenali Autonomous Region in Muslim Mindanao, ARRM. Wilayah Islam ini merangkumi kepulauan Maguindanao, Basilan, Lanao del Sur, Tawi-Tawi, dan Sulu. Perang saudara di Mindanao hampir genap 40 tahun lamanya, sehingga kan memberi kesan jangka panjang terhadap pembangunan di wilayah ini. Kesan kemunduran pembangunan boleh dilihat di Bandar Holo. Ketinggalan dari segi pembangunan yang kompleks, kemiskinan, taraf pendidikan rendah, dan persekitaran hidup yang kurang sihat membantu perkembangan sosial masyarakat Sulu. In good governance, mangdahi sa peace and order condition marayaw. In peace and order condition marayaw, meaning to say, wayron na Abu Sayyaf. No? Meaning to say, wayron na kidnappers. Mangdahi sa pa good economy. Pasalaw na investment. Muhammad Nasir, anak bangsa Sulu yang berpotensi tinggi dalam mengubah taraf kehidupan keluarganya keluar dari belenggu kemiskinan. Dia seperti anak orang kebanyakan yang lain menginginkan kehidupan terjamin, hidup selesa. Si Mama Inang doktor. Mama Inang doktor. Namun kesempitan hidup keluarga memberi kekangan baginya mencapai impian yang diimpikan. Sesi persekolahan di Holo bermula hari ini, tetapi Muhammad terpaksa ponteng sekolah kerana pakaian sekolahnya basah di hujan petang. Inilah sekolah terbaik di Pulau Holo, Sekolah Rendah Hadi Hasiman yang terletak di tengah keserabutan Bandar Holo.
Jikalau begini keadaan infrastruktur sekolah di bandar, bagaimana pula sekolah di pinggir kota? Sudah tentu keadaan lebih daif berbanding sekolah ini. Mag-participate sa election, mi sila sinakura marayaw. Supaya hasungon, innakura marayaon, maka tarang magparayaw sin school. Not only in terms of magpiising kwan, manaman pagpiisin nakura sin school, hikarwa, hipag-improve, magbangbian ini ka-improve sin facilities sin school. Inilah kasih seorang guru terhadap anak didiknya. Tidak pernah kenal erti lelah dalam menunaikan tanggung jawab murni ini. Syaras sentiasa memberi perhatian dan motivasi kepada anak-anak bangsanya yang kurang bernasib baik. So yun yung sabihilan supaya ma-share ito. Okay? You have only 10 minutes, 15 minutes, recess. Bagos mag-recess, subot pa class. Para makapag-class kung balik. Okay na? Okay. We believe that education is the only alternatives, particularly on Islamic educations, is the only alternatives to solve this conflict, to solve this poverty, supaya masolve mga kamiskinan din di halupa, ula na mo halupa. So, the one and only solution is education. Berkelulusan sarjana sains sosial tidak sesekali melunturkan semangat beliau memberi ilmu kepada anak-anak kecil ini. Baginya jikalau bukan anak jati Sulu sendiri yang membantu, siapa lagi yang ingin memikul amanah ini? Nakaubos kami 2 baccalaureate degree, public in book education. I choose education because I do believe, as I said, education is the only alternatives in solving supaya mahawon in atawa ma-eradicate in conflict, particularly in the Ahulo. Kerisauan terhadap anak didiknya membawa Syaras ke sini untuk bertanyakan kabar dan bersua dengan ibu bapa Muhammad. Beliau terpanggil menjengah rumah Muhammad selepas menyedari Muhammad mungkin mengalami kesusahan. So, biyayaon, mabaya ko tumungog kanyo, tuwan, iwan kay Minda, supaya makapa-schoolin bata. May taba sa daran sadya absent, high school. Sa to sir, basi mga uniform na biyayan, pulang, biyako, dan napang mabasa yato sinulan, namuratin biya. Melihat raut wajah kedua-dua ibu bapa yang kuat ini, Syaras menahan sebab sehingga tidak mampu menitip kata simpati. Beliau hanya mampu memberi semangat dan motivasi kepada mereka berdua yang menjaga 6 orang anak, termasuk Muhammad. Kasi kakunahan siya suway maka-school, unin mga problema supaya makapangayok kita tawang buhay. Di raut wajah, Cikgu Syaras seakan menyembunyikan kesedihan di lubuk hatinya. Sedih melihat kehidupan anak didiknya seperti pelarian menumpang teduh di negara sendiri. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah aman. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Laporan kadar buta huruf oleh Persatuan Pendidikan Sains dan Kebudayaan PBB UNESCO pada 2015 mencatatkan Filipina mempunyai kadar buta huruf paling rendah di belakang Singapura dan Thailand, malah mendahului Malaysia, Vietnam dan Indonesia. Filipina juga menjadi contoh kepada ASEAN melalui keberkesanan sistem pendidikannya. Perkara itu diperbincang dalam Dewan Persidangan Menteri-Menteri Pelajaran ASEAN SEAMEO 2014 di Vientiane, Laos. Perkembangan berkenaan menunjukkan bahawa sistem pendidikan Filipina adalah yang terbaik di ASEAN
malah di Asia. Namun persoalannya, mengapa keadaan infrastruktur sekolah di Kepulauan Sulu sebegini rupa? Mungkinkah disebabkan pergolakan yang berlaku? Pendidikan anak-anak Sulu ini diabaikan. We are hoping that katabangan pa kami, just like in Manila is already developed. Other countries, other cities here in the Philippines, it's been already developed. They have all facilities. They have all etc. What that we need, that they need in the school. So we're hoping and we would like to extend this message kanyukatan ang mga other countries, other NGOs. Sana matabangan pa kami, ma-extend pen help or assistance if they could assist us, and particularly in the facilities. Filipina telah memperuntukkan bajet yang sangat besar untuk pembangunan pendidikan. Pada pembentangan bajet 2013, Presiden Benigno Aquino memperuntukkan 292,7 bilion peso untuk pendidikan di Filipina. Jumlah itu merangkumi penambahbaikan sekolah dengan 26,3 bilion peso diperuntukkan untuk membina dan menambah baik 30,789 bilik darjah. Bajet telah diagihkan, namun keadaan sekolah di Holo ini masih daif. Apakah puncanya? Apakah pembahagian bajet itu tidak disempurnakan dengan sebaiknya? Jika perkara ini berterusan, bagaimana masa depan anak Sulu nanti? Tidak mustahil juga pemberontakan akan berterusan, tiada penghujungnya. Nurul Zayani Yahya, guru di sebuah sekolah di Kuala Lumpur, menjejaki sekolah berdinding kayu di Holo, menginsafkan betapa jurang perbezaan taraf pendidikan di sini begitu besar jika dibandingkan tempat beliau mengajar. Kepulauan Sulu yang hanya berdekatan dengan Malaysia dan semestinya berada di dalam Kepulauan Nusantara ini. Tapi kita melihat jauh kanak-kanak di Syria, kita melihat kanak-kanak di Palestin. Bagaimana dengan hak kanak-kanak yang berada tidak jauh daripada kita? Dan sepatutnya inilah yang menjadi cetusan di hati kita, dan semestinya kita sepatutnya lebih merasakan untuk datang ke sini dan menyelamatkan mereka. Tidak ada bezanya mereka dengan kita. Mereka juga Muslim dan mereka juga ingin hidup bahagia, beribadah seperti kita di Malaysia. Nurul Zayani juga merupakan sukarelawan Pertubuhan Ikatan Kekeluargaan Rumpun Nusantara, Harum. Pertubuhan bukan kerajaan ini menumpukan usaha dan penyelidikan dalam menyelesaikan krisis keamanan serantau, termasuk isu masyarakat Islam di Kepulauan Sulu. Ketika lawatan kami ke sekolah ini, Harum mengeluarkan sedikit dana bagi memberi keperluan dan meringankan beban pelajar sekolah rendah Hasimin Holo yang memulakan sesi baru persekolahan. After this documentary, mabaya na mo ipaabot akataan supaya katabangan ng mga kabataan ini, because mabaya sila mag-school, way pag-school. Amo sa way pag-school, bukod hindi makakaus mag-school. Makakaus sa na big pasalsin kamiskinan nila, way roon ni pamilya nila mga notebook, panyap, uniforms. Atas tanggungjawab sebagai seorang guru maupun pengetua di sekolah usang ini, Syaras perlu menjaga kebajikan warga sekolah. Beliau bersama-sama guru lain berbincang mengenai pembaikan infrastruktur sekolah melalui bantuan kerajaan. Sebelum meninggalkan sekolah ini, Cikgu Syaras menceritakan kepada sukarelawan Harum mengenai kesempitan hidup yang dialami seorang anak didiknya, Muhammad. So, thank you for visiting our schools. Thank you for the time. I should say, terima kasih in visiting our schools. Great. That is a good assistance from your office. Tersentuh dengan kisah yang diceritakan Syaras, Nurul Zayani bersama rakan sukarelawan Harum menjengah Muhammad di rumah usangnya. Rumah beratap daun rumbia berlantaikan bambu ini, jika dilihat dekat, sebenarnya tidak mampu menampung Muhammad sekeluarga. Tidak sesuai didiami keluarga besar 9 beranak. Besar sungguh dugaan mereka terima. Bayangkan, 9 orang berada di dalam sebuah rumah ataupun kotak yang sangat kecil. Di situ makan, di situ membesar. Tetapi mereka tetap sabar. Mereka tetap belajar Al-Quran dengan baik.
datanglah ke bumi ini dan bantulah seberapa banyak yang kita boleh bantu. Nasir Jamalul, bapa kepada Muhammad. Bagi pengayuh beca ini, tiada harta paling berharga daripada 7 orang anak yang dikurniakan Allah sebagai teman dia dan isteri di dunia yang sementara ini. Pai sekolah na satu, tuputun na din pagkausing kawatan, mangman sila makai school na aun kakuanan nila, abutan nila din pag-school nila. Hindi sila makabiasing kako magka-tricycle. Amun nagpatuyo ko kanila pai school. Mangman sila makatalos na makatawang sila sa mga mangud nila kay panan. Di sinilah rumah Abang Nasir bersama isteri dan 6 anak mereka. Saya macam tak percaya dengan kedaifan rumah ini. Tapak keluasan lebih kurang 100 kaki persegi dapat menampung penghuni seramai ini. Di sinilah tempat mereka masak, tempat makan dan tempat tidur. Yang paling menyentuh perasaan apabila dapat mengetahui bahawa mereka menumpang tandas dan elektrik dengan jiran tetangga. Menunaikan tanggungjawab kemanusiaan, Pertubuhan Ikatan Kekeluargaan Rumpun Nusantara Harum menghantar Muhammad ke kelas pengajian agama percuma di Kampung Tule, Hulu. Diasaskan oleh Harum, kelas ini dijayakan bersama seorang guru muda berketurunan Sulu yang sanggup meluangkan masa dan tenaga mengajar anak-anak tempatan secara percuma. Mabait sila mag-school, bang kamu mangkasubukan nila, oo, bunan. Mabait tuod sila mag-school, magbadras, kasi mainggit sila mga bakay nila, maingat magbasa, maingat magbasa Quran. Sa sila di maingat, kasi in reason nila, inama nila, di maka-afford kanila. Matawad biyantay mangud nila, miskin sila, waisin nila. Kanat na kinang kami biyari, sacrifice na mukatan, basta dya kakitaan na mo sila maingat magbasa Quran. Dayana Waja, 18 tahun, berharap usaha murninya ini dapat memberikan didikan agama kepada anak-anak jalanan dan terbiar. Jika gadis seusianya sibuk merasai nikmat remaja, Dayana tidak ralat kerana yang penting dia mahu anak-anak saudara Islamnya sentiasa mendekati Sang Pencipta dan tidak tergelincir dari landasan agama. Bang asuhon sin mga kabata, may tak kamu di mag-school, may tak kamu di magbadas kasi waisin sin inama namo. Di kayo maka-enroll, miskin kami. Kanda kami nagbulawog. Kanda yato hinang namo biyari, di kayo mga uno-uno bayaron. Sa kami pa magdil kanila lagi, bang sila makasud pa ikro 2, bang sila makatalus Quran, ang gift namo kanila. Perjanjian komprehensif mengenai bangsa Moro, CAB, di Manila, termeterai pada Mac 2014. Selepas perjanjian gencatan senjata daripada pihak Barisan Pembebasan Islam Moro, MILF, wilayah Mindanao, termasuk Kepulauan Sulu, semakin tenang. Perjanjian ini mengakhiri konflik selama berdekad antara kerajaan Filipina dan MILF. Perjanjian damai sudah dimeterai di Filipina dengan bangsa Moro. Tetapi kerajaan Filipina juga perlu membantu meningkatkan kemajuan bangsa Sulu pula. Masyarakat di Kepulauan Sulu ini dambakan pembangunan kompleks dari segi ekonomi, pendidikan dan kebajikan kerana bangsa Sulu masih berasa terpinggir. Mereka seakan tercicir daripada pembangunan dan pendidikan, rasa terpinggir daripada dunia. Masyarakat Sulu memerlukan bantuan daripada saudara Islam seluruh dunia. Mereka inginkan kemakmuran, pembangunan ekonomi dan pendidikan anak-anak demi masa depan lestari generasi mereka dan keutuhan sinar Islam di rantau ini.